Kalau kita nak menghitung nikmat Allah, kita tidak akan terhitung. Kalau menghitung nikmat Allah pun kita tidak mampu, apatah lagi untuk membalasnya. Lagi-lagi kita tak mampu. Justru marilah sama-sama kita mengenal kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita dari depan Allah. Kita sentiasa mengekalkan sifat kehambaan kita dengan mengaku jahil, mengaku miskin, mengaku bodoh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah orang yang rapat dengan Allah, Allah akan jaga dia. When God is your friend, who is your enemy? Apabila kita akrab dengan Allah, Allah akan jaga. Rasulullah berusaha, ihfazullah yahfaz. Siapa yang jaga Allah, jagalah Allah, Allah akan jaga dia. InsyaAllah. Menjaga Allah tu bukannya Allah perlukan perlindungan, tetapi menjaga Allah tu menjaga apa yang Allah kehendaki kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Jadi kita berbincang tentang ikhlas. Ikhlas ini perkataan Arab tetapi dah dimelayukan. Banyak perkataan Arab Melayu yang bukan perkataan Arab telah dimelayukan ataupun telah absorb dengan masuk di Islam. Orang Melayu masuk Islam, masuk ke yang bahasa-bahasa tu, mesyuarat, kata-kata, itu semua perkataan-perkataan Arab Islam yang dimasukkan dalam bahasa Melayu. Ikhlas ni daripada dua word kata. Yang kata yang pertama khalas, yang kedua khalis. Ini maksud ikhlas. Word dia khalis. Khalis ini ialah suci murni, suci dan murni. Itu khalis. Khalas pula tidak ada apa-apa yang tinggal. Kalau kita pergi kenduri, kalau kata khalas dah baliklah kalau dia kata kalau kata tak ada stabuk pun, tak ada apa dah. Tak ada stabuk tu masuk abu pun tak ada. Khalas. Jadi dalam hati orang yang ikhlas tidak ada apa-apa yang tinggal kecuali suatu yang suci murni, iaitu mengharap keredaan Allah. Ini orang yang Subhanallah, ikhlas ni suatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sangat berharga dalam kehidupan kita, sangat bernilai. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba-Nya, Allah bagi dia ikhlas. Kalau Allah sayang, Allah campak ikhlas di dalam hati. Kalau Allah bagi kita harta, Allah bagi kita kuasa, belum tentu Allah sayang. Kalau Allah bagi kita harta yang banyak, rumah kita, kenderaan kita bagus, kemudian Allah bagi gawatan kita, pangkat kita tinggi, belum tentu Allah sayang. Kerana harta dan kuasa juga Allah bagi kepada orang yang Allah sayang, dan Allah bagi juga harta dan kuasa kepada orang yang Allah benci. Nabi Sulaiman dapat kuasa, betul. Nabi Sulaiman dapat harta, tapi Fir'aun pun dapat kuasa juga, dapat harta. Namrud juga begitu, Qarun dapat harta juga. Tetapi Nabi Muhammad pun dapat harta juga. Tapi kalau dapat harta dan kuasa, belum tentu Allah sayang. Takut-takut nanti Allah benci. Tetapi kalau Allah bagi ikhlas, confirm Allah sayang. Kenapa? Ada kurang-kurangnya tiga yang paling penting untuk ikhlas. Yang pertama, ikhlas adalah ibu kepada sifat mahmudah. Mahmudah. Ibu kepada sifat mahmudah. Sifat mahmudah kita ada 10. Sabar, redha, syukur, pemaaf, pemurah, atau 10 lebih kurang yang wajib kita belajar. Ibu dia adalah ikhlas. Maksudnya kalau ada ikhlas, mudah kita sabar. Kalau ada ikhlas, mudah kita pemurah. Kalau kita ada ikhlas, mudah kita pemaaf. Jadi ikhlas adalah ibu kepada sifat mahmudah. Dalam bahasa Inggerisnya dikatakan core value. Core value adalah nilai trust. Itu pertama. Kenapa ikhlas bermakna bernilai? Yang kedua, ikhlas ini ialah sumber kebahagiaan dan ketenangan. Sumber kebahagiaan dan ketenangan. Orang yang ikhlas dia tenang. Orang yang ikhlas bahagia. Sebab apa? Ikhlas itu bebas. Ikhlas itu bebas. Kenapa kita katakan ikhlas itu bebas? Kerana orang yang ikhlas, dia ada satu Tuhan yang dia nak jaga dalam hidup dia. Dia ada satu Tuhan yang nak jaga. Mudah kan? Satu Tuhan je, iaitu Allah. Manakala orang yang tidak ikhlas, orang ria, nak menunjuk-nunjuk, orang yang sum'ah, suka mendengar pujian, orang yang ujub, yang dia heran dengan diri dia,
dia banyak Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup dia. Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup dia. Dia nak buat ini, apa orang ni kata, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Oh, payah. Tetapi orang ikhlas mudah, dia bebas. Subhanallah. Cuba kita tengok ya. Salah satunya orang yang ikhlas ni bebas, dia mudah membuat keputusan. Dia mudah membuat keputusan. Ambil ni dengan cepat dan tepat. Dia buat keputusan dengan cepat dan tepat. Orang yang ikhlas mudah dia buat keputusan dengan cepat dan tepat. Kenapa? Kerana dia fikiran dia lurus je. Fikiran dia lurus je. Mudah. Baik. Dalam satu hari, mengikut ahli psikologi, kita buat 200 keputusan. Kita buat 200 keputusan dalam satu hari, mengikut ahli psikologi. Kejayaan kita sejauh mana daripada 200 keputusan kita ni kita buat dengan tepat dan cepat. Tengok bagaimana orang ikhlas mudah. Bila dia nak pergi ke office ataupun dia nak pergi ke tempat kerja, dia buka lemari baju dia. Tengok perempuan lah, saya buat contoh, minta maaf perempuan. Baju dia yang pertama, saya suka, suami tak suka, tak boleh. Baju yang kedua, suami suka, saya pula tak suka, tak boleh. Ketiga, saya suka, suami suka, tapi kawan-kawan tak suka, tak boleh. Yang keempat, suami suka, saya suka, kawan-kawan suka, bos tak suka. Kan susah kan? Payah nak buat keputusan, nak beli baju je, nak pakai baju je. Tapi tengok orang ikhlas dia. Dia tengok pakaian pertama bersih, nutup aurat, dia pakai. Mudah. Sebab tu dalam hadis Bukhari yang panjang, kalau kita memburu cinta Allah, cinta manusia akan ikut. Tapi kalau kita memburu cinta manusia, cinta Allah dah tentu terikut. Manusia pun tak cinta kita. Sebab tu orang kata dalam bahasa Inggeris apa? One who try to please everybody. Siapa yang cuba menyukakan hati semua orang, akan berakhir semua orang tak suka dia. Betul? Ini cuba ambil hati, ini cuba ambil dia. Payah. Sebab tu orang yang ikhlas mudah, sebab dia bebas. Pernah orang tanya kepada tokoh yang berjaya, seorang tokoh yang berjaya, orang tanya dia, apa rahsia kejayaan? Dia kata, saya tak tahu rahsia kejayaan, tapi saya tahu rahsia kegagalan. Apa dia rahsia kegagalan? Apabila kita cuba menyukakan hati semua orang, tak gagal. Sebab tu kita ikhlas, mudah dan sebagainya, insyaAllah. Jadi pertama, ibu kepada sifat mahmudah. Kedua, sumber ketenangan hati. Saya teringat kata Dr. Yusuf Qaradawi ketika membahaskan perbezaan etikat Salafi dan juga Sunni. Dia kata apa? Masalah manusia daripada dulu sampai sekarang bukan kerana tidak ada Tuhan, tetapi masalah manusia kerana terlalu banyak Tuhan. Boleh faham jadi orang ikhlas ada satu Tuhan, mudah. Yang ketiga, ikhlas adalah perisai kepada godaan syaitan. Perisai kepada godaan ataupun serangan syaitan. Syaitan ialah musuh yang tidak pernah tidur. Syaitan ialah musuh yang berpegang kepada prinsip tidak ada kegagalan, yang ada hanya belum berjaya. Itu syaitan. Konsisten, kreatif dan inovatif. Baik. Kita nak lawan syaitan, mampu ke tidak? Kita tak akan mampu lawan syaitan. Al-Quran mudah kita beritahu. Cuma kalau kita nak melawan syaitan, satu caranya yang Allah ajar ialah fasta'idillah, berlindung dengan Allah. Boleh faham seperti mana kita dikejar oleh anjing, jangan lawan anjing itu, tetapi dekat dengan Tuhan punya anjing, panggil balik anjing. Boleh faham ini penting. Jadi orang yang ikhlas tidak boleh digoda syaitan. Orang yang ada ilmu boleh tersasar, boleh tergoda. Orang yang banyak amal boleh gagal. Tetapi orang yang ikhlas tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Ini penting, ilmu mukhlisin. Jadi syaitan dia kata ikhlas, ibu kepada sifat mahmudah, sumber ketenangan dan kebahagiaan, perisai kepada syaitan, dan insya-Allah orang yang ikhlas akan masuk ke dalam syurga kerana syaitan nak masuk ke dalam neraka. Betul? Baik. Sekarang kita nak target, kita nak menjadi orang yang ikhlas. Betul? Baik. Sekarang kita tengok ikhlas ni adalah rahsia dalam rahsia Allah. Ikhlas adalah rahsia dalam rahsia Allah. Malaikat pun mencatat amal, tetapi malaikat pun tak tahu hakikat hati orang itu ikhlas atau tidak, tak tahu. Ini penting. Jadi ketika saya bercakap, ketika anda mendengar, masing-masing di antara kita tak tahu kita ikhlas mendengar ke ikhlas bercakap. Betul? Saya pun tak tahu diri saya waktu ini ikhlas atau tidak. Dan anda juga tak tahu ikhlas atau tidak. Sebab ikhlas itu rahsia dalam rahsia Allah. Betul?
Kalau kita sendiri kita tak tahu kita ikhlas atau tidak, bagaimana kita nak kata orang lain tak ikhlas? Tengok muka dia baru tahu muka tak ikhlas. Macam mana kita nak tahu orang ikhlas? Kalau kita sendiri pun kita tak tahu kita ikhlas atau tidak, jadi jangan tebak-tebak. Sebab tu Ali Sufi dia kata, kalau kita buat satu surat, kita sign dengan saya ikhlas pun tidak beradab. Tak salah, tapi tidak beradab. Saya beri ni kerana Allah boleh, tapi saya buat diri ni ikhlas kerana Allah tak boleh. Kita tak boleh dakwa. Tetapi kalau ditanya macam mana kita ni, you ikhlas atau tidak? Saya tak ikhlas. Akan macam tu, katakan dengan tegas, saya sedang berusaha untuk ikhlas. Jangan saya confirm ikhlas, tak boleh. Saya sedang berusaha untuk ikhlas. Baik. Ikhlas rahsia dalam rahsia Allah. Cuma yang kita tahu tadi, bila Allah sayang seseorang tu, Allah bagi dia ikhlas. Okey, dalam ikhlas ni ada dua pandangan. Ini yang penting, ada dua pandangan. Pandangan anda di mana? Lepas ni saya nak tanya, dengar betul-betul. Lepas ni kita angkat tangan. Nombor yang ini kan nombor yang itu. Pertama, itu orang yang kata ikhlas dulu, baru kerja kita jadi baik. Ini pandangan orang yang pertama. Kalau kita ikhlas, baru kerja kita jadi baik. Kenapa you kerja cincai, tak tepat deadline, tengok macam-macam kesalahan? Itulah saya tak ikhlas. Kalau saya ikhlas, insyaAllah kerja saya baik. Ini tunggu saya. Kalau ikhlas, alhamdulillah. Kalau anda tak ikhlas, baik. Ada seorang kata pula, jangan yang kerja baik-baik dulu saya, nanti ikhlas. Ada dua pandangan. Kalau kita ikhlas, insyaAllah kerja kita tuntas, baik. Tetapi kalau kita kerja baik-baik, ini ada pandangan, nanti mana tahu kita ikhlas. Jadi ada dua pandangan, pandangan pertama, pandangan kedua. Fikirkan sejenak, nanti saya nak orang angkat tangan. Saya kata yang mana setuju nombor satu dan mana setuju nombor dua. Fikirkan sejenak, mana betul, ikhlas dulu baru kerja baik ke, atau kerja baik dulu baru ikhlas? Nak bincang pun boleh. Nak gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Kalau panggil boleh gaduh. Baik, sebabnya kalau kita nak tunggu ikhlas, kita tak buat kerja itu sampai baik, takkan berbang. Kalau kita nak tunggu ikhlas, kita tak ada kerja. Kalau kita buat kerja baik-baik, kita sampai ikhlas. Dalam saya tak langsung ni, bila itu macam dah jadi kebiasaan, so kita tak ada fikirkan jalan sangat pun, tapi ikhlas itu dah ada bang. Dalam kata lain, saya akan tanggungjawab tu dulu. Okey. Siapa kata ikhlas dulu? Kalau kita ikhlas baru kita bayar keadaan. Ikhlas tu something yang masih satu. invisible. Ini Jangan nombor takut nak komentar jangan takut ya. Ini nombor apa satu? Siapa yang kata kerja baik dulu baru ikhlas? Angkat tangan. Siapa yang tak angkat tangan? Satu tempat saya buat undi macam ni, angkat tangan. Kenapa tak undi pun? Tak angkat tangan pun. Kami datang kursus ni nak tahu tu lah. Kita tinggal dulu. Ikhlas dulu, kerja baik ataupun kerja baik atau ikhlas. Kita tinggalkan dulu ya. Kita tengok yang ciri baru. Ikhlas. Bila Allah sayang orang tu, Allah bagi Jadi sekarang kita tanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita nak buat supaya kita disayangi oleh Allah? Apa yang kita perlu buat untuk dapat kasih sayang Allah? Banyak. Salah satu caranya, tengok Rasulullah SAW beritahu sesungguhnya Allah suka atau sayang seseorang itu apabila kamu beramal, dia buat kerja ataupun beribadah, tak kira dah dia ibadah asas ke, ibadah sunat ke, ibadah umum, betul? Dia memperelokkannya. Memperelokkan ini, dia punya bahasa Arabnya itqan. Memperelokkannya, itqan. Faham ya? Minta maaf. Itqan ni dan ikhlas, itqan dan ikhlas. Ikhlas ni dah jadi bahasa Melayu tau. Tetapi itqan ni belum lagi. Belum lagi, tak common lagi. Tapi insya-Allah saya yakin 5 tahun akan datang lagi orang dah boleh terima itqan macam ikhlas juga. Nak dibiasakan. Baik. Apa dia kerja itqan? Yukti umum ni yang memperelokkan kerja ni dicuba diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu jadi tekun.
tetapi tekun tidak memenuhi sepenuhnya maksud itqan. Tak sepenuhnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan, siapa yang bekerja dengan itqan, Allah sayang. Ini kita belajar daripada ilmu Islam. Mari kita lihat pengertian itqan dari segi profesional. Kerja yang elok dari segi profesional itu macam mana? Subhanallah, kerja yang elok dalam penilaian profesional itu mesti ada cirinya, iaitu Q1 plus Q2 plus A is equal to C. Minta maaf, jangan terkejut. Okey, Q1 plus Q2 plus A is equal to C. Ini adalah formula kerja yang itqan dalam definisi profesional. Apa dia Q1? Q1 refer to quality. Quality maksudnya kerja itu dilaksanakan dengan better, lebih baik, faster, lebih cepat, safer, artinya lebih menjimatkan, safer, lebih menyelamatkan, input sikit, output banyak, productivity. Ini kerja yang ada quality. Refer kepada kuliah-kuliah quality. Kerja itu mesti ada quality. Betul? Yang kedua, kerja tu mesti ada quantity. Quantity maksudnya di samping kerja tu bermutu, banyak pula kerja tu. Ya, banyak. Subhanallah, cuba tengok sini ya. Bagi mereka yang bertiga ya. Dalam organisasi kita ada dua bentuk kerja. Satu kerja yang dikatakan self promotion. Satu lagi kerja yang berbentuk self improvement. Ya. Ada dua bentuk kerja, yang self promotion dan self improvement. Apa dia kerja yang berbentuk self promotion? Kerja ni kerja yang masuk dalam job spec kita secara rasmi dia ada. Yang mana kalau kita laksanakan kerja tu, ada ganjaran dari segi kewangan, duit, ada nilai untuk kenaikan pangkat, betul? Ada nilai dalam KPI kita, Key Performance Indicators, betul? Yang kerja ni kebanyakannya observable dan measurable, boleh dilihat dan boleh disukai. Boleh faham? Ini kerja yang resmi, self promotion. Ini kerja resmi kita. Manakala yang kedua ialah kerja yang berbentuk self improvement. Self improvement ni bukan kerja rasmi. Kalau kita buat tak ada gaji, tak ada ganjaran pangkat. Tetapi kalau kita laksanakan kerja yang berbentuk self improvement, nilai kemanusiaan kita akan menjadi tinggi. Nilai kemanusiaan kita sebagai seorang manusia. Contoh, kita masuk ke satu bilik, orang tak ada, tapi hawa dingin terbuka, lampu terbuka, kita pun tutup, switch off lampu dan hawa dingin. Apa hawa dingin? Okey, ada nilai? Tak. Kita pergi ke tempat kerja kita, tengok sampah, kita tak tunggu makcik untuk sapu, kita ambil sampah-sampah tu letak. Ada nilai? Tak ada nilai, ganjaran, betul? Tetapi meningkatkan nilai kemanusiaan. Kita datang pada satu hari ke rumah kita, ke office kita, ada kawan kita kena kemalangan. Kita ambil inisiatif untuk buat kumpul derma duit untuk bagi dia ziarah, nanti kita pergi. Ada gaji? Ada ganjaran? Tak ada, tetapi dia akan meningkatkan self improvement. Tengok ya, ini kajian barat tau. Kajian barat kata, kalau seorang tu dia boleh bekerja sampai ke peringkat self improvement, selalunya dia tidak ada masalah dalam buat kerja yang self promotion. Tak ada masalah. Kalau dalam Islam, yang self promotion ni wajib, yang ni sunat. Kalau orang dah boleh buat amalan-amalan sunat, selalunya masalah wajib dia tak ada masalah. Betul? Ya. Jadi dalam kerja, kita tak kira kerja yang rasmi ataupun kerja yang tak rasmi, kita buat. Banyak kita buat. Betul? Ini penting. A apa dia? A adalah attitude ataupun adab ataupun akhlak ketika kita melaksanakan kerja itu. Ya, kerja kita boleh deliver, ada Q1, ada Q2, tetapi macam mana orang sakit hati tak? Ya. Konten kita baik, tetapi kontainer kita juga baik. Betul? Ini yang dikatakan tadi
semalam yang kita kata ini high apa? Ini apa? High touch. A ni high touch, Q1, Q2 ni ada high apa? High tech. Subhanallah. Ya? Kita kerja, ada kepakaran dan ada akhlak yang tinggi. Is equal to C. C adalah compensation. Apa? Pampasan, ganjaran. Betul. Jadi kalau kita buat kerja yang ada kualiti, ada kuantiti, dengan attitude yang baik, kita layak mendapat pampasan daripada apa? CEO kita, daripada majikan kita, daripada stakeholder kita. Betul. Tapi ingat, dalam kerja sebagai satu ibadah, ambil ni. Dalam kerja sebagai satu ibadah, God is our apa dia? CEO. Ya, CEO dunia ni, CEO manusia ni, dia nak bagi pampasan dalam bentuk gaji, dalam bentuk pangkat, betul. Tapi God is our CEO ni, dia nak bagi sesuatu yang lebih bernilai daripada gaji, daripada pangkat, daripada apa. Apa yang Tuhan nak bagi? Allah nak bagi ikhlas. Boleh faham maksud saya? So, sekarang balik kepada ujian. Ikhlas dulu, baru kerja baik ke kerja baik dulu ikhlas? Kerja baik. Baru ikhlas. Nantinya tengok ya. Yang ini tak salah tau. Yang ini betul. Ya, tapi dalam konteks bincang ni, yang ni lebih relevan. Yang ni inna a'mal binniyat. Satu kerjaan tu bermula dengan niat. Ini betul. Ya. Tapi yang ini dalam konteks ini dia lebih. Kenapa? Kerja yang baik ni Q1 plus Q2 plus A is equal to C plus yang Allah nak bagi C. God is our CEO, nak bagi A ikhlas. Boleh faham? Artinya Q1, Q2 ini dikatakan high, apa dia? High tech. High tech. Yang ni high touch. High touch. Yang ini yang dikatakan professional, yang ini mukmin. Artinya mukmin profesional, dia bekerja dengan high tech dan high touch dan dia layak mendapat ikhlas. Boleh faham maksud saya? Sebab tu nak capai ikhlas kena jadi mukmin profesional. Kena jadi mukmin profesional. Boleh faham maksud saya? Yang ini lebih dinamik kerana yang ini kita mencari untuk ikhlas. Kita mencari untuk ikhlas. Tetapi yang ini dia sifat dia pasif, iaitu dia menanti untuk ikhlas. Jadi dalam konteks ini, yang mana lebih baik? Kita mencari untuk ikhlas. Jangan menanti untuk ikhlas. Memang kita cuba untuk ikhlas hati kita ketika melakukan kerja. Tetapi kalau kita belum betul-betul ikhlas, jangan berhenti kerja. Ya, jangan berhenti melaksanakan. Terus dia buat. Minta maaf lah, hari ini tak nak semayang zuhur. Hati saya tak ikhlas. Habislah. Betul lah. Paksalah. I have to pray. Tapi bila lama-lama I need to pray. Betul. Mula-mula I need you, mula-mula I love you because I need you. Tapi lepas tu boleh jadi I need you because I love you. I need you because I love you. Ini yang kata. Boleh faham ya? Jangan tunggu untuk ikhlas. Saya Ustaz, selagi saya tak khusyuk Ustaz, saya tak solat. Tak solat dalam kami mati, betul? Kita buat. Sebab, minta maaf, ikhlas ni soal hati. Hati kita ni bolak-balik tau. Ya, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Jadi, kalau masa hati kita tak okey, berhenti tak? Kita akan buat terus, mujahadah dan boleh. Betul? Macam mana ibu-ibu, kalau anak balik sekolah, buka-buka kedua saji, tak ada makanan. Atau baju makanan ada. Umi, mana makanan? Minta maaf lah, Umi hari ini tak berapa ikhlas saya nak masak. Gitu ya, maksudnya kita boleh faham maksud saya ya. Jangan berhenti berlari, jangan berhenti mengayuh. Selagi kita tidak berhenti mengayuh, selagi itulah kita tidak akan jatuh. Ingat ya. Waktu ikhlas ni kita boleh. Baik, ada pertanyaan apa-apa? Okey, jadi saya ambil 1 minit untuk menjawab persoalan yang Muhammad Adika sahabat saya tanya tadi masa awal-awal tadi. Apakah menjadi seorang yang ikhlas mendedahkan kita kepada eksploitasi dan manipulasi? Ya, orang manipulate. Ya, kita jadi mangsa. Apakah menjadi orang yang ikhlas menyebabkan kita tertindas? Menyebabkan kita tertindas. Orang kita bekerja betul-betul fokus pada kerja, kawan kita kerja main-main.
lebih kurang kerja dia. Tak ada fokus untuk kerja dia. Tetapi dia ada satu kelebihan, dua kelebihan apa? Tekan lift dengan kipas. Boleh faham? Tekan lift dengan kipas, lampu kuning. Kita fokus kerja. Jadi kita ni KPI kita tak tinggi, SSP sayang bos, dia naik dia kita tak. Jadi kita pun kenci juga. Betul. Pentingnya hidup di dunia kerana adanya hari akhirat. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ke dunia. Sabarlah, ada syurga, ada neraka. Iyalah, sabar juga 50 tahun macam ni. Macam mana kita nak? Soalan sekarang, dengar soalannya. Apakah orang yang ikhlas tidak dibela di dunia ni? Ini soalan. Apakah orang yang ikhlas ni dapat ganjaran di akhirat saja? Kat dunia dia tak dapat ganjaran. Okey, kat sini saya nak bagi tahu, saya dan sahabat saya, Pak Hashim, dan juga sahabat-sahabat yang lain lebih terangkan. Saya pernah buat kursus ada satu organisasi. Saya teringat lagi seorang kakak lah, kakak tua dah, lebih tua daripada saya lah. Kita mungkin 25 kali sebulan. Bagi tahu taaruf, ada masih banyak nama dia, jawatan dia dan apa harapan dia terhadap kursus. Semua orang bagi tahu sampai kepada kakak yang saya maksudkan, dia pun bangun. Nama dia macam ni, jawatan dia, harapan, dah tak ada harapan lagi dah. Aku tak ada harapan kakak. Ustaz tengok dia macam bagus je. Orang ni dalam ni banyak kaki boleh Ustaz. Backstabbing, backbiting, banyak dalam organisasi. Dia cakap macam tu, terkejut saya tak. Kenapa dia berani? Rupa-rupanya dia dah bertugas 25 tahun lebih. Dan itu kursus yang terakhir, 2 bulan lagi nak pencet. Maksudnya dia meluahkan segala-galanya apa yang dia maksudnya. Apakah menjadi orang yang ikhlas dan tidak. Baik, ketika minum-minum, kita cuba buat pendekatan personal touch. Kita tanya pada kakak ni, soal lain, think outside the box. Kita dalam hidup kita kadang-kadang satu masalah terlalu dekat dengan kita tau. Bila terlalu dekat kita tak nampak kita. Macam tangan saya ni, kalau saya bawa dekat-dekat saya dah tak nampak. Betul, bagaimana nak nampak? Kita zoom out, kita tengok baru nampak. Sebab tu dalam Islam ada muhasabah. Muhasabah tu apa? Keluar daripada diri untuk melihat diri balik. Betul. Bangunan ni kita duduk aja tak pernah keluar, kita tak nampak atapnya macam mana, tingkapnya macam mana. Cuma bila kita keluar, kita tengok baru atapnya dah usang, tingkapnya dah ada masalah dan sebagainya. Bila kita, begitu juga diri kita ni. Jangan jadi shuttle. Kalau daripada rumah, pergi tempat kerja, betul balik, tekan butang pause sekejap, dan tengok macam mana keadaan. Jadi kakak tadi kita cuba ajak berfikir di luar kotak. Kita tanya tentang family dia, tentang keluarga. Saya tanya, sahabat-sahabat saya tanya, kakak, macam mana dengan anak-anak kakak? Tanya, macam mana anak-anak kakak? Ketika dia menceritakan tentang anak dia, mata dia bersinar. Subhanallah, gembira sangat. Berbanding dia bercakap tentang organisasi dia. Betul? Bagaimana anak kakak? Dia cerita, anak yang pertama engineer, anak yang kedua doktor, yang ketiga hafiz. 7 orang anak dia semua menjadi. Kemudian kita tanya satu soalan. Dengar kalau kakak diberi pilihan, anak kakak menjadi dengan gaji tinggi, mana yang kakak pilih? Anda tahu jawapannya? Biarlah anak saya menjadi walaupun gaji tak tinggi. Betul? Anak kakak jadi macam sekarang ni, dengan kakak dapat pangkat yang tinggi. Tak Ustaz, saya pilih anak saya jadi macam ni, inilah harta saya. Waktu itulah kita bagi rumusan dia. Rupanya keikhlasan kakak di tempat kerja, Allah dah balas dengan sesuatu yang lebih baik di dalam keluarga. Boleh faham? God always move in mysterious way. What you give, you get back. Kita buat baik di sini, tetapi Allah buat baik, belas baik di sana dengan keadaan yang lebih baik daripada apa yang kita jangkakan. Betul? Allah Maha Kaya. Right, Jadi di sini pentingnya untuk kita ikhlas. Okey. Sebab itu kadang-kadang orang yang ikhlas, bos dia tak nampak. Bos ada 2 mata, tapi Allah nampak. Allah tak bagi dalam bentuk pangkat, Allah bagi dalam bentuk sihat. Health is wealth. Betul? Yang ini dia pandai bermuka-muka, naik gaji dia, naik pangkat dia tinggi, tapi kolesterol dia pun naik juga. Dia tipu orang dalam organisasi. Di rumah isteri dia tipu dia, anak-anak dia tipu dia. What you give you get back. What goes around comes around. Betul? Ini penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita untuk tenang, lihat apa yang kita ada, jangan lihat apa yang kita tidak ada. Hitung kesyukuranmu, jangan hitung kesukaranmu. Selalu saya pesan pada diri saya.
Tengok apa yang kita ada. Subhanallah, kita ada. Apa yang kita ada banyak. Dengar kata ulama, subhanallah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita minta tak? Sebenarnya kata ulama, waktu kita minta sesuatu kepada Allah, apa yang telah Allah berikan lebih banyak daripada apa yang kita sedang minta. Tapi selalunya kita tak bersyukur. Kita lihat apa yang kita tak ada. Kita tak lihat apa yang kita ada, betul? Sedangkan LOC, Law of Compensation, ini hukum kesyukuran nama dia. Kita syukur dengan sedikit, Allah akan bagi tambah. Betul? Ini penting. Jadi kenapa rezeki kita sikit? Sebab dengan sedikit itu kita tak syukur. Kita tak tengok. Kita lihat pada yang tak ada, bukan lihat apa yang ada. Sebab tu dia kata dunia umpama bayang-bayang, dilihat ada, ditangkap hilang. Tak nampak. Kita makin lihat, kita mau macam patah morgana. Nampak. Tapi akhirnya tak ada apa-apa. Sebab apa? Yang kita cari rupanya dekat dalam hati kita sendiri. Ini penting. Sebab itu, sebagai akhirnya, metaforanya sekali lagi, dalam kehidupan macam litar di jalan raya. Litar kehidupan macam litar di jalan raya. Ini yang dimetafora Kita bawa kenderaan, tiba-tiba ada satu kereta tersilap dorong. Dia minta dia bagi lampu, dia tak laluan. Dia tak belas kesan begitu. Tengok besian sangat, kita pun bagi laluan, dia masuk dulu. Betul? Baik. Kemudian kita bergerak 70-80 km ke hadapan. Sekali ini kita pula silap dorong. Kita pula tersilap dorong. Logik kalau kita fikir, kereta yang telah kita bagi tadi mesti ada kat situ pula untuk bagi laluan kita. Tak logik, betul? Kereta yang kita bagi mungkin dia terus jalan dan takkan jumpa lagi. Tetapi hasil kebaikan yang kita buat, Allah melembutkan hati driver lain untuk membilau untuk kita. Betul? Ini yang dikatakan, apabila kita buat baik, Allah akan jaga kita melalui orang lain yang tak pernah kita kenal. Sebab tu kita kena buat baik terus. Apa saja, jangan. Sebab tu kalau kita berdepan dengan budak kecil, dengan kita buat baik kepada budak kecil yang kita jumpa. Dengan kucing kalau kita buat baik dengan kucing, apa saja buat baik. Kerana mungkin anak kecil kita pada satu ketika kita berharap orang lain buat baik kepada anak kecil kita. Kita jaga sini, Allah bagi kita sampai. Ini yang dikatakan ikhlas. Orang ikhlas tidak akan tertindas. Betul? Allah akan bagi ketenangan di dunia, Allah akan bagi kemenangan yang hakiki di hari akhirat. Itu saja. Jadi untuk itu cuba kita dengar sikit Sebab tu dalam hidup kita kena ada keyakinan. Kita mesti ada keyakinan yang tinggi. Karena orang yang ada keyakinan yang tinggi kepada Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusan. Selalu saya katakan dalam hidup ni, jangan minta hidup yang mudah. Jangan minta hidup yang mudah, tetapi minta hati yang tabah untuk menghadapi kehidupan itu. Jangan dimintakan ringankan ujian, tapi kita minta kepada Allah supaya beratkan iman kita untuk menghadapi ujian itu. Sebab tu bila kita diuji, kita mesti ada yang kata harapan, keep hope alive. Harapan kepada Allah sentiasa kena hidupkan. Jangan putus harapan. Yang kedua, kita sentiasa ada keyakinan bahawa Allah akan membantu kita. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku mengikut sangka hamba-Ku. Aku mengikut sangka hamba-Ku. Sebab tu kita kena sangka